Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita sudah pun memasuki subtopik yang hampir terakhir untuk tajuk sistem persamaan, yang mana hari ini kita akan berkenalan dengan persamaan serentak. Okey, sebelum ni kita dah jumpa sistem persamaan linear. Okey, linear maksudnya semua pemboleh ubah yang ada dalam persamaan tu nilainya adalah 1. Kuasa untuk pemboleh ubah itu adalah 1. Okey, contohnya awak dah pernah jumpa persamaan yang macam ni Dia punya apa kita nak kata, dia punya grup persamaan dia adalah bentuknya macam ni. Kita ada contohnya 5x tambah y sama dengan 1. Kemudian 2x tambah y tambah z sama dengan 9. Contohnya. And then kamu ada lagi y tambah 10x tolak z sama dengan 30. Contohnya. Okey. Kamu dah pun berjumpa dengan keluarga persamaan linear. Kalau awak perhatikan persamaan linear ni, langsung awak tak jumpa pemboleh ubah dengan kuasa yang lebih daripada 1. Okey, sebab tu masa mula kita belajar ni, kita belajar menentukan adakah persamaan-persamaan kita ini merupakan persamaan linear. Okey, kalau awak masih ingat. Kemudian, bila awak dah belajar persamaan linear ni, apa yang awak buat sepanjang awak belajar persamaan linear ni adalah awak mencari nilai x, awak mencari nilai y dan awak mencari nilai z. Okey, itu masa persamaan linear. Kemudian, ni kiranya cikgu recap dulu sebelum kita masuk ke persamaan serentak, supaya awak boleh nampak bezanya antara persamaan linear ni dengan persamaan serentak. And then kita juga pernah diperkenalkan dengan dia punya paksi. Okey, yang mana awak boleh tengok dalam buku teks awak. Kita ada paksi y, kemudian kita ada paksi x dan kita ada paksi z. Okey, persamaan linear ni adalah persamaan garis lurus. Okey, maksudnya mungkin kita boleh buat bentuknya begini. Okey, untuk satu persamaan. Kemudian yang begini untuk satu lagi persamaan. Dan yang begini untuk satu lagi persamaan. Okey, tiada titik pertemuan. Kalau awak tengok kat sini lah, tak ada titik pertemuan yang melibatkan ketiga-tiga persamaan. Okey, ataupun boleh dikatakan ada satu sahaja titik yang sama, ataupun langsung tak bersentuhan, kerana ketiga-tiga garisan yang terhasil pada persamaan ni adalah garisan yang lurus, garisan yang linear. Okey, itu persamaan linear. Kan, ingat tak ada 3 kriteria persamaan linear ni? Sama ada dia ada titik persilangan, ada titik pertemuan, ataupun dia langsung tak bertembung, ataupun dia ada lebih daripada satu titik persilangan ataupun pertemuan. Okey, ini persamaan linear. Apa yang membezakan persamaan linear kita dah belajar ni dengan persamaan serentak yang kita nak belajar? Untuk persamaan serentak, dalam kita punya sistem persamaan sekarang dah ada satu persamaan yang bukan linear. Maksudnya mungkin dia adalah persamaan kuadratik. Dia ada pemboleh ubah dengan kuasa 2, ataupun mungkin dalam tu ada banyak pemboleh ubah dengan kuasa 2. Ataupun mungkin dia boleh buat kuasa 3. Okey, tapi untuk silibus awak, dia hanya stop sampai ke pemboleh ubah dengan kuasa 2 sahaja. Okey, contohnya macam dekat dalam latih diri 3.4 ni. Okey, dalam latih diri 3.4, kalau awak tengok dekat soalan yang pertama ni, nampak tak dekat 1A awak ada A 2x tolak 7. Okey, 2x tolak 7, and then di bawahnya persamaan y kuasa 2 tolak x tambah y sama dengan 11. So, x ataupun y kuasa 2 dekat bawah tu dah menunjukkan adanya satu lagi persamaan yang bukan persamaan linear. Okey, itu satu. Itu idea dia yang pertama tentang persamaan serentak. Okey, kemudiannya bila awak buat graf yang melibatkan persamaan serentak, untuk awak tengok graf ni, awak boleh buka pada buku teks awak. Okey, macam biasa kita akan pakai QR code. Okey, awak buka buku teks awak, muka surat yang ni. Okey, muka surat 79, muka surat 80. Okey, awak buka buku teks awak, muka surat 80. Awak scan QR code ni. Okey, cikgu scan.
Alamak. Sekejap Okay, kalau cikgu scan QR code ni lurus pula. Okay, awak akan dapat graf yang macam ni. Okay, awak akan dapat graf yang macam ni. Kemudian pada paksi graf itu, dia ada bagi persamaan tau. Ada dua persamaan. Awak klik pada persamaan yang pertama, awak dapat persamaan linear. Graf awak garis lurus. Kemudian bila awak klik persamaan yang kedua, awak dapat graf kuadratik. Awak dapat graf bentuk kuadratik. Okay, bila awak perhatikan awak punya graf pada sata kates ni, adanya dua titik persilangan dengan nilai koordinat X dan Y yang tertentu. Jadi itu yang membezakan sekarang kita punya persamaan linear dengan persamaan serentak. Bila persamaan serentak ni, kita nak cari koordinat tu. Okey, contohnya apabila X sama dengan 1, berapa nilai Y dia untuk kedua-dua persamaan? Apabila X sama dengan -5, apakah nilai Y dia untuk kedua-dua persamaan? Persamaan serentak ni dia tak melibatkan banyak pun dia punya persamaan. Selalunya melibatkan dua saja. Yang mana kedua-duanya, okey, persamaan linear dan persamaan tak linear ni berlaku serentak dalam satu paksi satah kates. Itu maksud dia, okey? So awak akan cari X, Y, X, Y. Awak akan buat pairing. Seolah-olah awak mencari koordinat. Okey? Itu dia punya introduction. Untuk faham lagi macam mana cara nak buatnya, kita akan terus ke latih diri 3.4. Okey, untuk latih diri 3.4 ni, kita ada 6 soalan sebenarnya. 1A, 1B, 1C, kemudian ada 1D, E dan F. Tapi cikgu pilih 3 yang teratas ni sahaja untuk cikgu tunjukkan kaedah penghapusan dan penggantian. Okey, cikgu tak buat kaedah perwakilan graf untuk yang bahagian atas ni. Okey, kenapa? Sebab nanti bila soalan nombor 2, kita akan jumpa soalan yang memang disuruh buat perwakilan graf. Time tu kita guna graf. Untuk yang ni kita biasakan dengan kaedah penghapusan dan penggantian dulu. Okey, sebab soalan ni selalunya lah dia akan keluar, kalau untuk KBSM dia akan keluar pada kertas 2 bahagian A. Dan biasanya dia tak suruh awak lukis graf. Okey, hanya perlu cari XY, XY sahaja. Jadi kita akan gunakan kaedah penghapusan dan penggantian dulu untuk kita selesaikan soalan nombor 1A, B dan juga C. Okey, baik. Cikgu besarkan dulu sementara cikgu salin soalannya. Okey, ini adalah soalan 1A. Untuk pakai kaedah sama ada penghapusan ataupun penggantian, benda tu terpulang pada awak. Kalau awak rasa mudah nak buat penghapusan, awak proceed dengan penghapusan. Kalau awak rasa mudah untuk buat penggantian, dan awak proceed dengan penggantian. Okey, tak kisah pun. Jadi 1A ya. Kita pergi ke soalan A. Soalannya adalah 2X tolak Y sama dengan 7. Kemudian Y tolak 2 tolak X, X tambah Y sama dengan 11. Okey, macam biasa kita labelkan kita punya persamaan. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Macam ni kita label. Okey, kemudian daripada lepas kita label tu, kalau awak perhatikan persamaan kita yang kedua ni sekarang. Okey, persamaan yang kedua ni, sekarang ni persamaan ini dia perlu dikembangkan. Okey, persamaan kedua ni perlu dikembangkan supaya nanti kita nampak X ni akan ada kuasa 2. Ini kita akan ada XY. Lepas tu kita boleh decide sama ada kita nak pakai kaedah penghapusan ataupun penggantian. Okey, jadi kita akan kembangkan yang nombor 2 ni. Salin semula dulu. Y kuasa 2 tolak X, X tambah Y sama dengan 1. Kalau awak dah expert, awak tak perlu pun sebenarnya untuk salin semula. Okey, awak boleh terus kembangkan. Tapi cikgu ajar ni untuk level yang masih lagi rasa admat ni susah. Jadi cikgu akan tunjuk yang macam ni lah. Okey,
So y kuasa 2 tolak x dengan x, awak akan dapat x kuasa 2. Negatif x tambah y, maksudnya darab negatif x darabkan dengan positif y. So kita dapat negatif x y. Salin balik 1. Okey. Okey, lepas tu dah siap macam ni, kita label dia sebagai nombor 3. Jadilah pada pandangan awak, okey, setelah kita sampai dekat bahagian persamaan nombor 3 ni sekarang, awak rasalah kan, berdasarkan keempat-empat persamaan, keempat pula, ketiga-tiga persamaan kita dah bina ni, awak rasa mana kaedah yang paling senang? Kita nak buat penghapusan ke kita nak buat penggantian? Awak rasa? Kalau cikgu lagi prefer buat penggantian. Sebab bila kita nak buat penghapusan, dia akan jadi a bit complicated. Oh, ni sama dengan 11. Cikgu tak perasan. Allah. Sama dengan 11 kalau tidak nanti sampai ke hujung kita salah kira. Sama dengan 11. So salin balik soalan ni elok. Jangan jadi macam cikgu salah salin ni. Jadi nanti awak salin betul-betul sama dengan 11. Okey. Lepas tu berdasarkan yang cikgu perhatikan dekat sini, bagi cikgu lagi prefer kaedah penggantian. Okey, sebab kita dah ada kat sini tahu 2x tolak y sama dengan 7. Okey, kita dah ada ni. Jadi kita just alihkan saja y ni bawa ke kanan, 7 ni bawalah ke kiri. Jadi kita akan dapat nilai untuk y tapi dalam sebutan x. Kemudian kita masukkanlah ke nombor 3 yang kita dah susun balik ni, yang kita dah kembangkan. Kita masukkan dekat situ. If kita buat penghapusan, means that awak kena cari antara dua persamaan, iaitu persamaan 1 dengan persamaan 3 ni. Awak kena cari kaedahnya untuk awak hapuskan salah satu. Dalam kes yang macam ni, awak kena hapuskan XY. Sebab XY tu ada kedua-duanya, ada X dan ada Y. So dia akan membuatkan persamaan kita jadi more complex. So for me, bagi cikgu, sekiranya persamaan awak dalam keadaan begini, awak ada X, Y bergabung, kembar, awak dapat pemboleh ubah yang berkembar. So it's better for you untuk guna kaedah penggantian. Okey, awak gantikan nilai X ataupun nilai Y yang awak dah susun semula. For me lah. Okey, ni suggestion cikgu. Awak boleh je proceed dengan apa-apa kaedah yang sesuai dekat awak. Okey, so kita akan gantikan. Jadi kita susun dulu. Okey, susun semula yang nombor 1. Kita nak susun balik nombor 1. Nombor 1 adalah 2x tolak y sama dengan 7. Jadi bila kita susun semula, kita bawa y ni pergi ke kanan, 7 ni kita bawa ke kiri. Sebab cikgu nak y dalam sebutan x. So nanti kita boleh gantikan semua y dan kita akan dapat semua x. Okey, so yang ni dia akan jadi 2x, 7 bawa pergi kiri jadi negatif 7. Negatif y bawa pergi kanan akan jadi y. So ini persamaan kita yang keempat. Sebab kita dah susun balik kan. So label yang baru supaya kita sendiri tak rasa keliru. Okey, jadi yang empat ni sekarang adalah y dalam sebutan x. Okey, 2x tolak 7 sama dengan y. So y dalam sebutan x. Jadi awak gantikan nombor 4 ni ke dalam nombor 3. Bunyi pula handphone cikgu ni dia sensitif sikit dengan suara orang, dia detect. Okey, so kita gantikan yang nombor 4 ni ke dalam nombor 3. Okey, jadi gantikan 4 ke dalam 3. So awak perhatikan 4 ini adalah untuk y. Jadi kita kena gantikan semua y sekarang dengan 2x tolak 7. Okey, so y yang pertama, y kuasa 2, ganti dengan 2x tolak 7 kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak x. Ada lagi satu y, so ganti juga dengan 2x tolak 7 sama dengan 11. Okey, lepas tu dasar ini awak kembangkan. Okey, mana awak boleh kembangkan, awak kembangkan. Yang ni awak boleh kembang terus. Okey, memang dah dalam keadaan pemfaktoran, so boleh kembang terus. Yang ini awak kembangkan lagi. 2x tolak 7 persamaan 2x tolak 7 dan kurungan 2x tolak 7 sebab dia kuasa 2.
And then tolak X kuasa 2, tolak X. Okay, dalam kurungan 2X tolak 7 lagi. Okay, kejap lagi kita kembangkan terus semua. Sama dengan 11. Okay, so cikgu guna colour lain untuk menampakkan dia punya ni. Okay, so mula-mula 2X kena darabkan dengan 2X. Awak dapat berapa? 2X darab 2X. Awak akan dapat 4X kuasa 2. Okay, lepas tu 2X yang sama awak kena darab dengan negatif 7. Ini pengembangan, kaedah pengembangan. Okay, 2X tolak darab negatif 7, awak dapat negatif 14X. Okay, next, negatif 7 darab pula dengan 2X. Okay, kawan sebelah dia pula. Negatif 7 darab 2X pun sama, dapat negatif 14X. Okay, kemudian negatif 7 ni awak darabkan dengan negatif 7. Awak dapat positif 49. Ini hasil pengembangan. Okey, dia punya hasil pengembangan dia. And then yang sebelah sini awak salin, negatif X kuasa 2 tolak. Okey, yang ni awak kembangkan. Okey, tadi cikgu dah buat kat atas, cuma cikgu boleh kembangkan je. So negatif X darab dengan 2X, awak dapat negatif 2X kuasa 2. Okey, negatif X darab negatif 7, awak dapat positif, sebab negatif darab negatif, dapat positif 7 X sama dengan 11. Okey, selesai. Semua kita dah siap kembangkan. Okey, sekejap. Jadi semua kita dah dapat kembangkan dekat sini. Okey, next step, kita kumpulkan. Okey, kita kumpulkan. X kuasa 2, ada lagi tak? Negatif X kuasa 2, negatif 2X kuasa 2. Kita selesaikan dulu. Tu X kuasa 2. So 4 tolak 1, Allah. 4 tolak 1 tolak 2. Kita dapat 1. Maksudnya kita ada kat sini X kuasa 2 sahaja. Okey, lepas tu kita ambil yang X sahaja pula. Negatif 14X, negatif 14X. Ada kita X. Ada 7X tambah 7X. Okey, negatif 14. Negatif 14 tambah 7. Negatif 21X. Okey, last sekali kita ada nombor bulat. Okey, untuk kes yang macam ni, sebab kita bukan nak susun balik, kita dah nak selesaikan dah ni. Jadi bawa semuanya ke kiri supaya nanti last sekali kita akan dapat belah kanan kita sama dengan kosong. Okey, jadi 11 ni bawa pergi ke belah kiri. Kita kumpul semua satu bahagian satu side. So last sekali kita ada 49. 11 positif, bawa pergi kiri, dia dapat negatif 11 sama dengan kosong. Dah tak ada apa dah belah kanan. Okey, selesaikan nombor bulat. Nombor bulat kita belum selesai lagi. Okey, yang lain salin je. X kuasa 2 tolak 21X. Okey, nombor bulat kita 49 tolak 11. Kita ada 38. So tambah 38 sama dengan kosong. Okey, dah siap. Apa kita nak buat sekarang? Buatlah EQN. Kita test EQN. Tak boleh EQN dan baru kita test pakai rumus. Okey, itu kaedah menyelesaikan apa? Persamaan kuadratik. Jangan lupa tu dalam bab 2. Okey, so kita buat EQN. Pilih dia punya unknown dia. Allah, salah pula. Okey, so nilai A dia adalah 1. Nilai B negatif 21, C dia 38. Jadi X kita yang pertama kita dapat 19. Okey, tulis bawah sikit. X yang pertama sama dengan 19. X yang kedua sama dengan 2. Okey, kenapa cikgu suruh tulis bawah sikit yang ni? Jawapan ni kenapa? Sebab ruang di tengah ni cikgu nak awak buat kurungan. X tolak X tolak. Biasakan sebab kat sini ada markah. Okey, ada satu markah dekat sini. Jadi X tolak 19 salin. X tolak 2. Okey. Baru siap. Okey, baru siap. Okey, dah siap dah. Jadi sekarang awak akan pakai nilai X ini untuk dapatkan nilai Y. Okey, kat mana yang kita ada Y tadi? Persamaan nombor 4 kan? Kita ada 2X tolak 7 sama dengan Y. So kita akan pakai, masukkan X dekat sini, kedua-dua X, untuk kita dapatkan Y. Okey, so kita tulis
apabila X sama dengan 19, okey, kita salin. 2, Allah, kenapa merah? Okey, 2 X kita 19, 2X tolak 7 sama dengan Y. Okey, so berapa nilai Y kita? 2 dan kurungan 19 tolak 7, kita dapat 31. So Y kita sama dengan 31. Tekan je kalkulator, siap. Jadi apabila X sama dengan 19, Y sama dengan 31. Okey, kemudian lagi satu, X kita adalah 2. Okey, so apabila X sama dengan 2, okey, masukkan juga dalam persamaan 4 ni. 2 and then X. X kita sekarang 2 tolak 7 sama dengan Y. So 2 dan kurungan 2 tolak 7, kita dapat negatif 3. Jadi Y sama dengan negatif 3. Okey, jadi apabila X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Dah siap belum? Cikgu kata belum, sebab kita mesti buat kesimpulan. Okey, mesti buat kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Titik bertindih 3. X sama dengan 19, Y sama dengan 31. X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Okey, barulah siap. Mesti kesimpulan macam ni, okey? Barulah siap. Kita akan memudahkan kerja pemeriksa. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Okey, kita terus pergi ke soalan B. Ini adalah soalan B. Okey, cikgu gariskan dulu. Mana pembaris cikgu? Okey. Allah. Ganih tu cikgu Okey, kita garis dulu untuk B. Tengok tak penuh pun. Satu ketak A4. Tak sama kan macam masa kita buat persamaan linear. Habis panjang betul tu penjalan penyelesaian. Ini tak panjang mana pun kan. Jadi persamaan serentak lagi senang, betul tak? Okey, ni cikgu note sikit Yang ni kita pakai kaedah apa tadi? Penggantian. So kita jot down kat sini. Ini adalah kaedah penggantian untuk memudahkan awak buat semakan, untuk awak buat revision. So ini adalah kaedah penggantian. Okey, so kita try lah kaedah penghapusan sekarang. Tapi kita tengok sesuai ataupun tak kita nak buat kaedah penghapusan. Macam cikgu kata, kalau ada kembar, awak buat kaedah penggantian sebab dia lebih mudah. Kalau dia tak ada kembar, dia solo-molo, X sahaja, Y sahaja, tak kisahlah dia kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, dan awak boleh buat penghapusan. Okey, soalan B. Apa persamaan yang kita ada kat situ? Kita ada 5Y tambah X sama dengan 1. Lepas tu kita ada X tambah 3Y kuasa 2 sama dengan negatif 1. Okey. Jadi macam biasa kita numberkan persamaan. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan yang kedua. Okey, kita nak guna kaedah penghapusan. So apa cara pertama untuk kita buat kaedah penghapusan? Apa tekniknya? Bila kita dah ada persamaan, kita cari persamaan dah ni, kita mesti samakan salah satu. Okey, dalam kes ni awak perhatikan, kita dah ada X dan X. Kita boleh matikan je terus, betul tak? Tapi bila kita matikan X ni, kita nak buat 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? Fikir 1 tolak 2 ke 2 tolak 1? Kalau cikgu lagi suka 2 tolak 1. Kenapa? Sebab Y dengan kuasa paling besar, iaitu Y kuasa 2, ada dekat nombor 2. Okay, Y kuasa 2 tu ada dekat nombor 2. Jadi lebih bagus kalau 2 yang tolak 1, supaya kita akan dapat dia dalam bentuk positif kuadratik. Okey? Jadi sekarang kita buatlah 2, tak payahlah nak darab ke apa, sebab kita boleh terus buat. Okay, so 2 tolak 1. 2 kita adalah X tambah 3Y kuasa 2 sama dengan negatif 1. Allah, negatif 1. Okay, and then nombor 1 kita ada 5Y tambah X sama dengan 1. Okay, tolak, jangan lupa kita tolak ni. Okay, jadi apakah hasilnya? X tolak, ada tak geng dia? X. Okey, mati.
3y kuasa 2 ada tak geng kat bawah? Tak ada. So salin semula 3y kuasa 2. Okey. Yang sebelum persamaan buat yang sebelum persamaan. Then tengok bawah pula. Oh ada 5y. Tapi tak ada geng. Atas tak ada geng. So ambil simbol kat depan negatif 5y. Jadi tolak 5y sama dengan, okey, yang ni negatif 1. Negatif 1. So negatif 1 tolak 1 kita akan dapat negatif 2. Okey, negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2 ya. Bukan negatif 1 tolak 1 awak dapat kosong. Jangan salah. Tak percaya awak tekanlah kalkulator. Okey, so ini adalah kita punya persamaan yang baru. Lepas tu macam mana lagi kita nak buat? Kita ni nak selesaikan persamaan kuadratik. Bila nak selesaikan persamaan kuadratik, apa yang kita kena buat? Semua nombor, semua makna ni dia bawa pergi ke kiri. Kita nak sama dengan kosong dekat belah kanan. Okey, jadi kita akan susun semula. Yang ni kita tulis nombor 3. Okey. Kita susun semula. Susun semula 3. Okey, kita nak susun balik yang 3. Jadi jadi yang 3 tu 3y kuasa 2 tolak 5y sama dengan negatif 2. Okey, awak nak susun nak semuanya letak dekat belah kiri. Okey, sebab kita nak kanan tu sama dengan kosong. Kita nak selesaikan kuadratik. Okey, so kita akan dapat 3y kuasa 2 tolak 5y. Negatif 2 bawa pergi kiri, kita dapat positif 2 sama dengan kosong. Dah siap test dulu pakai EQN. Okey, test pakai EQN. Awak gunakan sistem QN kalkulator awak melainkan kalau kalkulator awak sama macam cikgu. Dia nak boleh ikut apa yang cikgu buat. Okey, so A kita adalah 3. Masukkan. B kita adalah negatif 5. Dan kita punya C adalah 2. So, X kita walaupun sini tulis X, tapi anak-anak di sini pemboleh ubahnya adalah Y. Maka awak kena tulis Y1. Jangan salah. Kebanyakan senior-senior awak salah dekat sini. Sini Y. Bila tekan EQN, sini X. Awak putih sini X. Habis caca marba jawapan. Okey, so Y1 nilainya 1. Okey, Y2 adalah 2/3. Kenapa cikgu tinggal ruang? Sebab awak kena buat Y tolak, Y tolak. So, Y tolak nombor yang pertama 1. Kemudian, Y tolak 2/3 sama dengan salin balik kosong. Okey, barulah lengkap full mark dekat situ. Okey. Next, kita dah ada Y. Sama juga macam yang sebelah ni tadi. Kita masukkan nilai Y tu dalam yang ada persamaan X. Tapi kat situ ada tak? Tak ada kan? Kau tengok nombor 1 X tu ada. Tapi X tu duduk kat tengah-tengah. Jadi awak susun dulu. Okey, susun semula. Susun semula 1. Okey, susunlah nombor 1. Nombor 1 5y tambah X sama dengan 1. Kita nak X saja. So 5y ni bawa pergi kanan. Jadi akan tinggal X sama dengan 1 tolak 5y. Okey, numberkan dia sebagai nombor 4. Okey, so yang ni yang kita nak pakai. Masukkan setiap satu nilai Y untuk tengok X dia berapa. Okey, so kita tulis yang sama macam sebelah. Okey, apabila berapa nilai Y kita yang pertama? Y sama dengan 1. So apabila Y sama dengan 1, X kita ambil nombor 4 ni. Okey, X sama dengan 1 tolak 5. Okey, Y ganti dengan 1 tolak 5 kuasa darab 1 negatif 5. 1 tolak negatif 5 kita dapat negatif 4. So X kita negatif 4. X yang pertama. Apabila Y1, X negatif 4. Okey, kemudian apabila apa lagi nilai Y? Y sama dengan 2/3. So berapa nilai X? Kita masukkan. X sama dengan 1 tolak 5 darab Y. Okey, Y kita 2/3. Okey, so yang ni tekanlah kalkulator. Sebab pecahan kan? Supaya tak salah, tekanlah kalkulator. Okey, so 1 tolak 5 dalam kurungan 2/3 untuk kurungan. So dapat negatif 7/3.
So X yang kedua adalah negatif 7/3. Okay, dah siap belum? Belum. Sebab apa belum? Kena buat kesimpulan. Okay, kesimpulannya X sama dengan negatif 4, salin balik ini. Y sama dengan 1. Kemudian X sama dengan negatif 7/3. Y sama dengan 2/3. Okey, dah siap kesimpulan ni. Barulah jawapan awak complete, full marks. Okey. Tu untuk A dengan B. Okey, untuk C, cikgu akan tunjukkan kaedah bila mana awak tak boleh pakai EQN. So, kiranya kita akan recap balik kaedah rumus. Okey? Okey, sekarang kita pergi ke soalan C. Untuk soalan C, okey, cikgu zoom in sikit soalannya. Ni soalan C. Okey. Jadi untuk soalan C ni, macam cikgu kata tadi, cikgu akan selesaikan dan awak tengok bila mana keadaannya yang awak tak boleh guna kaedah EQN. Okey, so C. Soalan C, Y sama dengan 3 tolak X. Kemudian kita ada, dan ni juga bagus juga soalan ni. Sebab kita boleh tunjuk macam mana kita nak ubah bila berlakunya kejadian pecahan macam ni. Okey, so 1/Y sama dengan 2. Okey, jadi persamaan yang pertama dekat atas ni. Okey, persamaan yang ini kita namakan sebagai persamaan pertama. Yang ni yang kedua lah. Cuma yang nombor 2 ni kita susun dia balik. Okey, kita susun dia semula. Jadi, tu dia situ, susun semula. Okey, macam mana kita nak susun? Salin balik dulu. Okey, 1/X tolak 1/Y sama dengan 2. Okey, cikgu pernah ajar sebelum ni. Kalau awak nak susun balik ataupun awak nak matikan pecahan, apa awak kena buat? Awak kena darabkan dengan awak punya penyebut. Sekarang penyebut ada X dengan Y kan? Okey, so jangan gelabah. Kita darabkan satu-satu dulu. Mula-mula kita darabkan semua dengan X. Bila awak darab semua dengan X, pemboleh ubah yang ada sebutan X ataupun dekat bahagian penyebut dia X, mati. Okey, so tinggal 1. Tolak. Okey, yang ni darabkan je. So ada X/Y. Sebab X darab negatif 1 dapat negatif X/Y. Sama dengan 2 darab X, awak dapat 2X. Ada lagi. Okey, kita still ada lagi pecahan. Jadi kita nak matikan penyebut Y ni sekarang. Kita darabkan semua dengan Y. Okey, kita darabkan balik semua dengan Y. So Y darab 1, awak akan dapat Y. X/Y darab Y, Y bawah mati. Okey, penyebut mati. So tinggal X je. 2X darabkan dengan Y, awak dapat 2X Y. So ini adalah persamaan awak yang ketiga. Okey, ini adalah persamaan awak yang ketiga. Okey, so sekarang anak-anakku nak pakai mana? Nak pakai penghapusan ke nak pakai penggantian? Nak yang mana? Macam cikgu kata, okey, ingat macam cikgu kata, macam biasa cikgu kata, bila ada kembar, okey, kalau dalam kes ni kembar kita adalah XY ni. So bila ada kembar ni, better untuk kita pilih kaedah penggantian berbanding penghapusan. Okey, kalau nak hapus pun boleh je. Okey, awak just darab je lah yang satu ni dengan X lagi. So sini akan dapat XY. Sini akan dapat X kuasa 2. So nampak tak? Dia macam jadi lagi complicated for me. Okey. So cikgu lagi prefer kaedah penggantian. Okey, untuk kes-kes yang macam ni, so cikgu akan buat penggantian dekat sini. Oleh sebab kita dah ada satu ni, banyaknya kata oleh sebab cikgu hari ni kan. Okey, yang nombor 1 ni, persamaan nombor 1 ni kita dah ada Y sama dengan 3 tolak X. Jadi kita pakai ni terus masuk dalam persamaan yang ketiga. Okey, so gantikan. Tak payahlah nak susun-susun, gantikan je. Okey, gantikan 1 ke dalam 3. Okey, ganti. Apa satu kita? Satu kita adalah sebutan X untuk Y. So, dah jumpa dah Y. So, ganti 3 tolak X. Tolak X, salin balik. Sama dengan 2X. Oh, ada lagi Y. So, ganti lagi. 3 tolak
X. So dekat sini awak boleh terus buka. Okey, yang ini awak boleh terus buka. So buka aje, 3 tolak X, bogilkan dia je. Sama dengan yang ini awak kena kembangkan. Okey, 2X darab 3, 2X darab negatif X. Okey, 2X darab 3 awak dapat 6X. 2X darab negatif X awak dapat negatif 2X kuasa 2. Nampak tak semua X? Apa kita nak buat lepas tu? Bawa dia ke satu side yang mana kuasa 2 kita adalah positif. Okey, bawa dia ke satu side yang mana kuasa 2 kita adalah positif sebab kita nak selesaikan kuadratik sekarang ni. Okey, so macam mana? Kuasa 2 kita sekarang ni duduk belah kanan negatif. Bawa semua pergi belah kiri. Bawa semua. Okey, bawa semua. Jadi cikgu salin balik yang cikgu dah bawa semua. Jadi yang ni cikgu akan dapat 3. Cikgu tak selesaikan langsung pun, cikgu salin je balik supaya awak faham. 6X bawa pergi kiri akan jadi negatif 6X. Negatif 2X kuasa 2 bawa pergi kiri akan jadi positif 2X kuasa 2 sama dengan sifar. Tada! Okey, lepas tu kita susun ikut yang paling tinggi. Paling tinggi kita ada X kuasa 2. Ada geng tak? Oh, tak ada, dia seorang. Okey, jadi kita salin. Okey, 2X kuasa 2. Lepas tu, tengok lagi. Geng-geng di selepas tu, kita ada negatif 6X, negatif X, negatif X. So, negatif, negatif, negatif. Maksudnya, negatif X tu adalah negatif 1. So, negatif 1, negatif 1, negatif 6. Kita dapat sini negatif 8. Okey, so salin. Negatif 8, jangan lupa X. Kemudian nombor bulat kita 3. Sama dengan sifar. Okey. Check EQN. Okey, check EQN. Okey, kita punya nilai A kita adalah 2, B kita adalah negatif 8, C kita adalah 3. Tara. Kalau pakai kalkulator macam cikgu, awak dapat macam ni. Kalau pakai kalkulator awak dapat macam ni. Bila awak dapat macam ni, panjang gila mak nenek ni, maksudnya apa? Maksudnya awak kena pakai kaedah rumus. Okey, awak kena pakai kaedah rumus. Kalau awak tekan kalkulator, okey, ini cikgu cakap tak suara pula tiba-tiba nak ngajar nipu ni. Bukannya menipu, tak. Tapi kalau awak nak tahu sebenarnya, bila awak dapat macam ni, awak dah dapat dah nilai untuk X. Okey, awak boleh je salin terus. Kalau awak dapat macam ni, kalau awak tak dapat, awak kena buat kaedah rumus. Okey, contohlah tiba-tiba kalkulator awak make error, syntax error. Itu maksudnya awak kena go kepada manual. Awak kena guna kaedah rumus. Apa formula kaedah rumus? Siapa ingat? Awak cari X sama dengan negatif B. Lepas tu kita ada plus minus square root. Mesti macam B square minus 4AC perkan semua dengan 2A. Ada tak rumus ni masa SPM? Kalau ke BSM dia tak ada tau. Kena ingat. Okey. Cikgu ajarlah ya macam mana cara nak masukkan dalam kaedah rumus ni. In case awak tak dapat macam cikgu. Kalau awak terus dapat nilai X tu, just ambil. Kalau tak dapat, ini kaedah kita nak buat. Okey, so kita kena keluarkan A, B, C. A kita apa tadi? 2. Kita keluarkan A sama dengan 2. Okey, B sama dengan negatif 8. C sama dengan 3. Okey, gunakan yang ini, masukkan ke dalam X. So, X sama dengan negatif B. So, B adalah negatif 8. Student cikgu selalu salah kat bahagian sini. Okey, kenapa cikgu kata dia selalu salah dekat sini? Dia selalu tak letak negatif. Bila B dia dah ada negatif, dia ingatkan benda tu sama. So, salah awak kena masuk nilai B. Tapi di hadapan B mesti ada negatif. So, awak negatifkan dulu. Kemudian buat kurungan, masukkan nilai B. Dia akan jadi positif nanti. Dia akan memberi sangat banyak perbezaan jawapan. So, careful. And then plus minus. Okay, square root macam biasa. B square maksudnya negatif 8 dalam kurungan kuasa 2. Cikgu suka buat terus kurungan supaya bila kita tekan kalkulator, dia jadi lebih mudah. Okay, tak payah kita nak fikir kita kurung ke tak kurung. Kita ikut je apa kita yang tulis. Okay, and then C kita adalah 3. Okey, kemudian awak perkan semua dengan 2A.
Okey, 2A. 2A kita adalah 2. Okey, nak siap dah. Negatif 8 dengan negatif 8. Okey, awak akan dapat positif 8 and then positif negatif. Kenapa positif negatif? Sebab awak pakai square root. Bila pakai square root, okey, bila pakai square root ni dia akan ada dua nilai, iaitu positif dan negatif. Okey, lepas tu kita ikut je macam kita dah tulis. Dalam kurungan negatif 8 over negatif 8 kuasa 2, tolak 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan 3. Kita dapat 40. So sini square root 40 per panjang square root cikgu. Per 2 darab 2 kita dapat 4. Okey, lepas tu yang ni kita selesaikan. Mula-mula kita buat 8 tambah square root 40 per 4. Ini kita buat 8 tolak square root 40 per 4. Kita akan dapat 2 jawapan. Okey, so X kita yang pertama adalah 8 tambah square root 40 bahagi 4. So berapa X kita yang pertama? 8 tambah square root 40 bahagi 4. Tukarkan persimpulan kan sama macam cikgu dapat tadi. Okey, tapi cikgu ajar kaedah yang macam ni lah ya. And then X kita yang kedua adalah okey, 8 tolak. So kita tukar sini. Allah, tukar jadi tolak. And then bahagikan dengan 4. Dapatlah jawapan dia. Okey, tulis dulu 8 tolak square root 40 per 4. Okey, last sekali jawapan adalah 0.4189. Ambil 4 angka bererti. Okey, ambil 4 angka bererti. Sekejap tak nampak pula. Okey, ambil 4 angka bererti. 4 angka bererti maksudnya kalau ada sifar dekat depan, sebelum titik perpuluhan kita tak kira tau sifar tu. Kita ambil 4 nombor di belakang. Kalau depan tu, depan titik perpuluhan bukan sifar, nombor bulat, so awak ambil semua daripada depan. Oh, tapi cikgu sampai 5 suka hati cikgu je. Okey, so dah dapat nilai X. Jadi sekarang ni kita kena cari nilai Y. So apa kita nak buat cari nilai Y? Kita gunalah apabila kita kan dah ada nombor 1 ni, Y sama dengan 3 tolak X. So kita pakai nombor 1 ni. Okey, kita pakai nombor 1. Ya Allah, tak nampak dah yang nombor 1. Sekejap ya. Okey, kita pakai nombor 1 ni. Kita masukkan X kita. So kita buat apabila X kita yang pertama apa dia? 3.5811. Okey, apabila X sama dengan 3.5811, Y kita yang dekat nombor 1 adalah Y sama dengan 3 tolak X. So 3 tolak 3.5811. Dapat berapa tu? Okey, 3 tolak 3.5811. Okey, dapat jawapan dia negatif 0.5811. Ni nilai Y. Okey, lagi satu X. Allah. Apabila okey, X sama dengan 0.4189. Okey, kita masukkan kat dalam yang nombor 1 juga. Y sama dengan 3 tolak 0.4189. So dapat berapa? 3 tolak 0.4189, kita dapat 2.58 5811. Betul, 2.5811. Okey, tu dah siap. Macam biasa, last sekali mesti buat kesimpulan. Kesimpulannya X sama dengan 3.5811. Y dia adalah negatif 0.5811. And then X sama dengan 0.4189. Y dia adalah 2.5811. Okey, ini yang last, jawapan dia yang terakhir. Okey, barulah selesai dah ni. Kita nak masuk dekat graf. Okey, kelas cikgu hari ni memang panjang. Letih awak mendengarnya, tapi ilmunya banyak. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kita nak belajar nak selesaikan pula persamaan serentak dalam bentuk perwakilan graf. Okey, soalan ni jarang keluar kalau KBSM. Tapi untuk KSSM, memandangkan topik ni dia masukkan perwakilan graf,
So Husnu kalau nanti dia keluar kan, jadi kita belajar lah elok-elok benda ni. Okay, sebab senang je, sekejap je boleh buat. Cikgu akan ajar awak cara nak masukkan nilai dengan menggunakan kalkulator. So it will be easier for you. Okay. Tapi cikgu tak garanti lah, kena dengar elok-elok Okay, jadi apa soalan dia? Dia suruh awak selesaikan persamaan serentak menggunakan perwakilan graf. Lukis graf. Bila lukis graf, anak-anak, apa maksud je? You need this. Mesti ada paper graph. Okay, mesti ada graph paper. Mak kau, paper graph kau bagi. Okay, mesti ada graph paper. Okay, kemudian dia bagi domain. Domain, kat mana kita pernah jumpa perkataan domain ni? Masa kita belajar fungsi. Okay, domain. Negatif 5x 5. Maksudnya, kita punya paksi X akan bermula daripada negatif 5 dan berakhir dengan 5. So, cikgu akan isikan domain cikgu dulu. Ini senang je, buat je setiap satu. So, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Sekejap cikgu bagi magnifier biar nampak sikit. Ni. Okay, so negatif 3, lepas tu sini negatif 2. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nasib baik muat. Cikgu buat kotak, cikgu tak kira pun. Okey, seterusnya tentukan penyelesaian persamaan serentak berikut. Ini persamaan serentak dia. 2y tolak x sama dengan 1, xy tambah x kuasa 2 sama dengan 26. Okey, kalau awak tengok dekat buku teks, dia tak ajar awak susun dulu tau awak punya persamaan. Kan? Dia tak ajar pun, cikgu ajar macam ni. Okay, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Cara cikgu, sebab cikgu nak pakai kalkulator. So, bila cikgu nak pakai kalkulator, cikgu kena pastikan bila cikgu nak cari nilai y, segala makna ni selain pada y duduk belah kanan. Kalau cikgu nak cari nilai x, segala makna ni selain pada x duduk belah kanan. Dan awak boleh pakai kalkulator. Sebab kalkulator kita boleh masuk formula, dek. Pandai tahu tak tahu guna, pandai tak pandai je. Okay, so cikgu nak susun. Jadi cikgu nak susun nombor 1. Sebab tu cikgu dah numbering dah persamaan. Okay, so susun semula 1. Cikgu cakap tadi cikgu nak cari nilai y. Kita ada nilai x, kita nak nilai y. Ada dua nilai y kita nak. First, nilai y untuk kita punya persamaan linear, which is persamaan yang pertama. And then nilai y untuk persamaan kuadratik, persamaan yang kedua. Okay, so kita nak susun semula. Persamaan nombor 1 kita adalah 2y tolak x sama dengan 1. Okay, bila kita nak susun balik, macam cikgu kata, cikgu nak y saja, yang lain nak angkut pergi kanan. So, negatif x bawa pergi kanan. Kita akan dapat 2y sama dengan 1 tambah x. Negatif x letak kanan jadi tambah x. Y, macam ni kita nak y je ni. Kita nak buang 2. So, semua bahagi dengan 2. Yang ni akan tinggal y 1 tambah x bahagi 2. Siap. Ini persamaan kita yang ketiga. Okey, just numbering persamaan ni, guna ataupun tak guna, itu kemudian cerita. Okey, sekarang cikgu akan ajar awak cara pakai kalkulator. Ini kalkulator awak. Okey, tara. Okey. Magnifier ni kena gali ke tempat lain dulu. Okey. Ini kalkulator. Ini kita punya soalan. Okey. So, kat kalkulator awak ada fungsi ni tau. CAL ni, calc. Dia short form daripada calculator. And then dia ada solve. Ya Allah. Dia ada solve. Okay, awak nak cari y kan. So awak kena tulis semua formula x, formula yang belah kanan. 1, buat kurungan sebab ada pecahan. 1 tambah x. Untuk awak buat huruf, awak kena tekan alpha. And then carilah huruf x. Okay, tutup kurungan, perkan dengan 2. Okey, jangan risau bila tengok kalkulator cikgu buat per macam ni. Awak punya per dia buat macam tu kan. Bentuk macam ni kan. Per awak kan. Macam ni. It's okay. Yang penting awak dah kurungkan yang belah atas tu. Kemudian awak tekan solve. Awak tekan solve. Kalau tak dapat, awak tekan shift solve sebab dia bergantung pada kalkulator. And then awak kena masukkan nilai x. Okey, kalau kita awak akan tanya nilai x yang pertama. So, x yang pertama kita adalah negatif 5. Tekan, awak akan terus dapat nilai y iaitu negatif 2. Okey, kita sambung. Sorry, tak pasal pause sekejap tadi. Tekak
Pedih lah. Situasi panas kan. So tekak pedih. Suara pun cikgu harap boleh dengar. Berdasarkan mikrofon visualizer ni je. Harapkan boleh dengar. Okay. Okay, bila awak nak masukkan nilai X yang kedua, awak tekan lagi sekali kat bahagian calculate tu. Masuk je nilai X. Oh sorry, nilai X salah pula. Negatif 4. Okay, yang sama. Dapatkan Y, negatif 3/2. Tukarkan kepada perpuluhan. Sebab kita nak buat dalam bentuk kita nak buat graf. So graf beta dalam bentuk perpuluhan. Senang kita nak kira kan, dia punya grid tu. Okay, negatif 1.5. And then yang sama sampailah sudah. Okay, negatif 1. Lepas tu masukkan lagi negatif 2 pula. Janganlah lepas dah tengok cikgu asyik tunjuk kalkulator ni je, nanti kan minta kat mak ayah, mak nak beli kalkulator macam cikgu, senang nak pakai. Cikgu ajar pakai kalkulator tu je. Janganlah macam tu. Cikgu beli kalkulator ni pun lepas cikgu dah jadi cikgu. Tu pun lepas dah posting banyak tahun jadi cikgu. Okay, kita pakailah apa yang kita ada. Kalau tak faham, tak tahu cara nak buat formula, kalau tak tahu cara nak buat formula, awak guna setiap satu ni. 1 tambah masukkan X negatif 5 and then per 2. Awak dapat yang sama macam cikgu. Faham tak? Buat setiap satu. Awak nak cari Y yang pertama kan. Okay, awak masukkanlah 1 tambah X awak yang pertama adalah negatif 5. And then awak perkan 2. Awak akan dapat jawapan yang sama macam cikgu. Iaitu last sekali awak dapat negatif 2. Okay, cikgu ajar shortcut. Kalau cikgu nak kira satu-satu, dengung weh. Okay, lepas tu masukkan 1 pula. Yang ni kita dapat 1. Tu sama, masukkan 2. Dapat 1.5. And then kita masukkan 3. Dapat 2. Kita masukkan 4. Kita dapat 2.5. Dan kita masukkan 5. Kita dapat 3. Okay. Next, kita cari nilai Y. Okay, kita cari nilai Y pula. Nilai Y untuk yang kedua. Ini kita dah selesai tau, nilai Y yang pertama. Lupa pula nak jot down kat sini. Ini adalah nilai Y untuk kita salin. Kita punya Y sama dengan 1 tambah X per 2. Okay, ataupun yang ni lah, nombor 1 ni. Dan kita cek nilai Y yang kedua. Sama, susun balik. Sebab awak nak pakai formula. Kalau tak pakai formula pun, awak susun je balik. Dia akan memudahkan awak untuk kira. Okay, susun semula nombor 2. Okay, susun semula nombor 2. Apa persamaan nombor 2 kita? Kita ada X, Y tambah X kuasa 2 sama dengan 26. Okay, lepas tu macam mana awak nak susun? Awak nak Y aja di belah kiri. So awak asingkan dulu yang tak ada Y. Sini akan jadi XY sama dengan 26 tolak X kuasa 2. Okay, macam mana awak nak jadikan Y saja? X ni awak kena bahagikan semua ni dengan X. So Y sama dengan 26 tolak X kuasa 2 bahagi X. Okay, cukup sampai situ. Namingkan dia sebagai nombor 4. And then kita masuk dalam formula. Okay, salin kat sini. Nilai Y untuk Y sama dengan 26 tolak X kuasa 2 per X. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada masukkan. Kita buat formula sekarang. Okay, so dalam kurungan, mesti dalam kurungan 26. Sebab pecahan ni sangat sensitif. Cikgu dah banyak kali cakap dengan murid cikgu, pecahan sangat-sangat sensitif. So buat kurungan. Untuk yang form 5, Alhamdulillah, memang semua dengan cakap. Yang form 4 ni je cikgu nak tunggu bila nak dengar cakap cikgu. Okay, untuk yang form 5 memang bagus. Pantang jumpa pecahan, kurung aja mereka. Bagus betul. Okay, kita bagi negatif 5. Dan kita dapat negatif 0.2. Lepas tu kita masuk yang kedua, negatif 4 pula. Okay, kita dapat negatif 2.5. Okay, next kita masuk negatif 3. Kita dapat ini macam nak buat. Buatlah satu titik perpuluhan je. Sebab kita nak plot nanti kan. So buat negatif 5.7. Okay, lepas tu kita masukkan lagi negatif 2 pula. Dapat negatif 11. Kita masukkan negatif 1. Kita dapat negatif 25. Negatif 25. Ke bawah awak punya paksi Y sekejap gitu.
Okay, and then kita masukkan kosong. Dekat kosong ni, cikgu tak nak masukkan. Nanti cikgu kena key in balik formula. Dekat kosong ni, kalau awak tekan kalkulator awak akan dapat mat error. Mat error menunjukkan benda tu infinity tau. Infinity. Bukannya value tu tak ada, tapi value tu dia tak macam ni, dia tak boleh nak di-describe. So awak akan dapat mat error. Bila mat error means nilai dia adalah infinity. Okay, nilai dia adalah unknown, awak tak tahu. Jadi awak just leave it. Cikgu dah buat tadi, baru cikgu dapat infinity. Awak try lah. Cikgu tak nak buat. Nanti cikgu kena masuk balik formula. Okay, so base 1 awak dapat 25. Lepas tu teruk kan cikgu. Suka hati mana nak buat, mana tak buat. Apa, cikgu dah pandai awak buat. Awak buat nanti awak nampak. Awak tak buat, awak tak nampak. Tak apa, yang last kali cikgu tunjuk. Last kali cikgu tunjuk bila cikgu masukkan kosong. Okay, and then kita masukkan 4 pula. 2.5. Lepas tu kita masukkan 5. Kita akan dapat 0.2. Okey. Cikgu masukkan kosong. Dia jadi macam ni. Tada! Dia jadi mat error. Okay, mat error ni bukannya awak salah. Tak salah pun. Syntax error menunjukkan awak salah key in. Math error menunjukkan value tu kalkulator awak tak boleh baca. Itu dia. Okay. So, infinite. Okay, dah siap. Jadi, kita perlu buat lakaran graf. Oh no, bukan lakaran graf. Kita kena lukis graf. Bila nak lukis graf, bila kita nak lukis graf, kita mesti tentukan dulu paksi dia. Betul tak? Kita kena tentukan paksi dia, X dan Y dia. Untuk kes yang macam ni, kalau awak tengok tadi, kita punya nilai Y paling rendah adalah negatif 25. Kita punya graf, mau je nak buat negatif 25 tu. Okay. Awak kena kira-kira, kena mengagak. Ni kita graf kita kan. Okay, first kita kena mengandaikan untuk X. X adalah yang melintang macam ni. So, kita ada 5 sampai negatif 5. Kita try kira. Kalau sini kita tak 5. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. 1, 2, 3. Tak muat. Maksudnya kena buat sampai hujung. 5 kita yang hujung. So, kita guna pensel. Kita tanda dulu. Kita note dulu. Okay, 5 kita paling hujung. 5, 4, 3, 2, 1. Sifar. Kemudian sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ngam-ngam aja. Okey, dengan kita punya domain X. Okey, kemudian untuk Y. Y kita yang paling kecil negatif 25. Maksudnya ke bawah negatif 25. Atas, paling atas, nombor paling besar pun 25. So, atas bawah 25. Macam mana nak buat atas bawah 25? Nak buat CP 5 juga. Kalau buat CP 5, so sini kita buat negatif 5, 10, 15, 20, 25. 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oh, kita kena ke bawahkan sikit. So, kita start daripada sini. Contohnya sini 25 kan. Sini 25. So, sini negatif 25. Negatif 20. Negatif 15. Negatif 10. Negatif 5. Sini yang sifar. So, sifar awak kena ke bawah lah. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Okay, nice. Betul tak? Betul. Okay, so cikgu lebih suka cikgu lakar macam ni dulu. Okay, supaya nanti bila awak nak plot graph, awak tak adalah kejap-kejap nak kena padam, kejap-kejap nak liquid kan. So tak nak buruk nanti. Cikgu jenis tak suka macam tu. And then barulah kita buat dia punya paksi. Okay, nampaklah paksi dia. Okay, ni cikgu ajar. Cikgu ajar satu-satu ni. Dalam graph, dalam kelas pun tak dapat cikgu ajar graph macam ni. Okay, ini adalah paksi X. Jangan lupa X. And then tadi kita kata apa? Sini sifar kan? Sifar. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini adalah 5. Okay. And then sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sini adalah negatif 5. Okay, siap. So, kita buat untuk Y pula, paksi Y. Kita buat paksi Y. Okay. Sini 5. Sini 10. Sini 15. Sini 20. Sini 25. In consideration, sebab Y kita paling besar tadi nombor 25. Okay. Paling kecil adalah negatif 25. So, kita kena masukkan semua skala. Awak kena pandai nak buat skala dia. Pandai tentukan skala. Tak beritahu pun selalunya kalau exam.
Okey, lepas tu awak padam lah yang pakai pensel tu kan. Nanti padam. Okey, ni dah lepas cikgu padam. Nampak lawa kan? Okey. So, jom kita plot. Mana cikgu punya tadi? Mana kita punya details? Okey, kejap Okey, so ni yang kita dah siap. Ini adalah graf yang kita akan plot. So, jom kita plot. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita start dengan nilai untuk Y yang pertama. Kita ada X negatif 5 dan Y tu adalah negatif 2. So, yang negatif 5, bila kita buat macam ni, skala dia, setiap 2 kotak nilainya 1 bila awak buat skala, awak kena pandai kira tau lepas tu. Jangan komen sedap aja buat. Okey, so 5 negatif 2. Maksudnya 1, 2. So, dekat sini. Okey, next. Negatif 4, negatif 1.5. So, sini 1, 1.5 maksudnya 1 kotak je lah. Okey, negatif 3, kemudian 1. Negatif 2, 0.5. Negatif 1, sifar 0. Sekejap sifar, sekejap 0, 0.5. 1, 1. Salah pula. 1, 1 kat sini. Sini 1. Salah. Okey, 2, 1.5. So, 1, 1.5 kat sini. 3, 2. So, 1, 2. And then 4, 2.5. 1, 2, 2.5 kat tengah. Okey, 5, 3. 1, 2, 3 je kat sini. Okey. So, kita dah ada plotting untuk satu garis linear. Jadi, awak boleh garis. Okey, kita garis. Garis linear, kalau skala awak betul, awak akan dapat satu garis lurus yang boleh kena pada semua titik. Macam tu. Cantik je punya garisan. Okey, next. Kita buat yang kedua. Okey, negatif 5, negatif 0.2. Negatif 5, negatif 0.2. Yang ni kita agak-agak lah. Dia antara 0.5 dengan sifar kan. Okey, so kat sini. Kan? Sebab kita buat skala, kita tak dapat buat terlalu kecil. Memandangkan kita punya nilai Y dengan nilai Y kita lah, paksi Y kita dengan X kita sendiri pun terlalu besar. Okay, so kita tak boleh crampkan skala. Okay, 4, negatif 4, negatif 2.5. So, negatif 4, negatif 2. 1, 2, negatif 2, 1, 2, 2.5 kat sini. Okay. And then 3, negatif 5.7. 3, negatif 5 kat sini. 0.7. Sini 0.5. So, 0.7 mungkin kat sini lah. Okay. And then negatif 2, 11. 10. Sini 11. Negatif 11. Negatif 1 adalah negatif 25. Okay. Macam kita kata, sifar tadi infinity. So, tak ada value Okay, jadi, kita dah siap satu bahagian. Satu bahagian. Kita nak pergi ke bahagian kedua. Yang bahagian positif pula. 1.25. Wih, tinggi 1.25 kat sini. Okay, lepas tu kita ada apa lagi ni? 2.11. Okay, 2.11. Nombor 2. And then nilai dia 11 kat sini. Okay, lepas tu 3. 5.7. 5.5. Sini 5.7. Okay, 4. 2.5. 1, 2. 2.5. Oh, sama. Okay, and then 5. 3. 5, 0.2. 5, 0.2. Sini 5. Ya Allah, sepatutnya kat sini kan. Salah pula Jangan salah plot macam cikgu. Salah plot. 0.3 kat sini. Sepatutnya kat situ. Okay, cikgu salah plot. Garis. Okay. And then 5 tadi berapa? 0.2. 5, 0.2. So, sebelum sini. Okay. So, kalau awak perhatikan awak punya graf untuk Y awak yang kedua, bentuknya macam ni tau. Macam ni, ini macam ni. Kan? Nampak tak kuadratik dia tu terpisah. Ini selalunya kita jumpa dalam bentuk macam tangent, kuadratik yang dalam bentuk pecahan, macam ni lah. Okay, kuadratik yang bentuk yang macam ni. Memang kita akan dapat ginilah grafnya. So, bismillah je lah. Free hands. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa Yang kedua, bila free hands, pastikan awak tak angkat pensel. Sebab kalau awak angkat pensel, apa yang berlaku adalah
awak akan dapat yang berlekuk-lekuk. Cikgu punya graf pun tak cantik. Cikgu tak kata graf cikgu perfect. Okey. Cikgu tak kata pun. Buruk juga sebenarnya kau ikutkan. Okey. Tapi please jangan, bila free hands, jangan angkat pensel tu. Maksudnya bila awak buat ni, lepas tu sambung, memang awak memang dapat berbucu-bucu nanti. Okey. So selesakan diri, kemudian snap sekali je. Okey. So kita nak tengok titik persilangan. Bila melibatkan graf, maksudnya awak akan cek titik persilangan. So kat sini obviously memang kita ada satu titik persilangan dan kita dah memang ada koordinat dia. Okey, sebab dia dah ada dalam kita punya nilai. Okey, untuk 4 iaitu 2.5. Kau perhatikan sama nilai ni. Okey, jadi titik persilangan kita yang pertama adalah 4 untuk nilai X dan Y dia adalah 2.5. Settle. Yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua titik persilangannya di sini. Jadi awak kena tentukan toing. 4, negatif 4, 1, 2, 3, negatif 4.3. Okey, berapa nilai dia punya Y? Ni X kita dah ada. Sini Y. Toing. Garis lah. Cikgu memang suka buat bunyi-bunyi macam ni. Tapi awak exam jangan buat bunyi-bunyi di situ. Pelik no nanti. Okey, so negatif 1. Sini negatif 1.5. Jadi tengah-tengah. So antara negatif 1.5 dengan 2. Tengah-tengah dia berapa? 2 tolak 1.5 bagi setengah bahagi 2. So kita tengah-tengah kan, 0.25. So 1.5 tambah 0.25 kita dapat 1.75. So titik lagi 1. Allah, kenapa cikgu dah buat kurung kan? Negatif 4.3 lagi 1 adalah negatif 1.75. Okey, mungkin bila awak cek jawapan dekat dalam buku teks, jawapan awak tak sama tau. Sebab buku teks ni dia computer generated. Berapa? Dia buat negatif 1.7. Oi, dekat. Oi, sama. Lebih kurang jawapan. Tergila cikgu kot. Okey. Tapi maybe ada waktu yang awak akan buat tak dapat sama kan. Biasa tu. Just make sure awak buat skala betul. Graf awak smooth graf licin, tak berlekuk-lekuk macam cikgu kata. And then awak betul-betul cari titik persilangan tu. Awak betul-betul bagi koordinat yang betul untuk titik persilangan awak tu. And then that should be okay, walaupun jawapan awak tak sama dengan skema. Okay, sebab kita ada plus minus, okay, untuk setiap jawapan, terutamanya bila melibatkan graf. So kalau nothing's wrong dengan graf awak, kenapa jawapan awak kena salah? Betul tak? Okay, so jangan lupa kesimpulan. Kita kena buat kesimpulan juga. Okay, kesimpulannya cikgu buat kat graf je lah. X kita yang pertama tadi berapa? 4. Kat sini X 4, Y kita 2.5. Kemudian X kita yang kedua negatif 4.3, Y kita sama dengan negatif 1.75. Berdasarkan cikgu dapat buku teks adalah negatif 1.7. Okey, dekat tu kan, plus minus ni kan. Okey, so tu saja untuk kita punya kelas online hari ni. Cikgu nak awak cuba buat soalan latih diri yang ini. Latih diri 3.4 ni cuba selesaikan sendiri. D, E dan F. Mana? Ni. Okey. Cuba selesaikan sendiri D, E dan F. Kalau semuanya cikgu swap, awak takkan belajar sesuatu. So try by your own. Tak faham boleh terus tanya cikgu. Sama juga untuk yang B. Cuba plot sendiri graf awak. Okay. If there is any difficulties, then tomorrow kita akan discuss. Okay, untuk D, E, F dan juga 2B. If there is. Kalau awak buat tak tahu je. So cikgu assume you are okay with that. Okay, maksudnya awak dah excel lah benda ni. Cikgu dah tak perlu tunjuk ajar. So kita dah tak payahlah buat guidance video. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Okay, thank you.